Okey. Selamat pagi murid-murid. Okey, tajuk kita pada pagi ini adalah peraturan dan tingkah laku dalam aspek seksualiti. Jadi, inilah tajuk kita. Ish. Okey, objektif kita pada pagi ini adalah mengetahui peraturan tingkah laku dalam aspek seksualiti, iaitu peraturan tingkah laku sebagai lelaki ataupun perempuan lah. Cikgu yakin kamu semua dah tahulah. Kamu lelaki ke perempuan? Tahu tak? Tahu kan? Ada yang tak tahu dia Tahu. lelaki ke perempuan kah? Ada? Mana tahu ada yang sesat? Tak ada? Okey. Sekejap, ada orang mau masuk. Okey, cikgu masih baru dengan ini juga. Okey, kita sambung. Murid-murid berjaya apabila mencapai kriteria kejayaan yang berikut. Iaitu 1. Mendapat sekurang-kurangnya 50% dalam kuis tajuk ini. Nanti cikgu akan berikan kuis ya. Dalam kuis tu, murid-murid perlu mendapat sekurang-kurangnya 50 markah. Yang kedua, kamu harus mengenal pasti sekurang-kurangnya 3 peraturan yang betul untuk tingkah laku dalam aspek seksualiti sebagai lelaki ataupun perempuan. Kasih dah masuk. Bagi yang masih baru masuk, sila pastikan kamu buka video ya. Mana saya tadi? Okey, balik ke sini. Balik ke pelajaran kita. Baik, kenapa perlu adanya peraturan? Siapa boleh beri idea? Kenapa perlu adanya peraturan? Hello, ada? Hai. Masih tidur ke? Saya lagi makan, cikgu. Oh, gig makan. Oh, dah. Tak apa, sambil kamu makan pun boleh ikut kelas ya. Kebaikan PDPR kan. Baik. Jadi siapa ada idea? Kenapa perlu adanya peraturan? Tak ada? Baiklah, kalau tak ada kita teruskanlah. Mana tikus saya ini? Oh, itu dia. Okey. Tujuan peraturan yang pertama, memastikan semua orang tidak membuat perkara yang boleh mengganggu ketenteraman orang lain. Yang kedua, memastikan kita tidak membuat sesuatu yang mendatangkan kemudaratan kepada diri. Tahu tak maksud kemudaratan? Kemudaratan di sini bermaksud keburukan lah. Dengan harapan tidak mendatangkan keburukan kepada diri sendiri ya. Baik, apa ada tuntung-tuntung? Tak ada orang masuk. Okey. Mungkin ada mesej dekat WhatsApp kot. Sekejap ya, cikgu cek balik, cek mesej dari kelas kamu dulu. Oh, tak ada. Orang sampaikan salam jap. Okey, mana kita ya? Cikgu sambung. Tidak mendatangkan keburukan kepada diri sendiri. Itu sebab kita perlu adanya peraturan. Selain itu kita perlu ada peraturan sebab supaya kita dapat mengingatkan kita supaya melakukan perkara-perkara yang sesuai di sesuatu tempat. Contohnya kalau kita pergi pusat membeli belah, pergi mall. Kotan kamu terlalu gembira, terlalu gairah, kamu lupa kamu tak boleh berlari-lari di dalam mall. Pernah berlaku? Itulah sebab perlunya peraturan supaya kita ingat. Dan yang paling penting,
Bila semua orang ikut peraturan, kehidupan kita akan lebih selesa dan tenang. Tidak adalah ada yang sakit hati dengan tok lah, dengan dia lah, kan? Kita tak ada sakit hati dengan sesiapa. Tak ada orang mengganggu kehidupan kita. Baik, kita teruskan. Jadi, peraturan dari aspek sexuality adalah apa? Apa itu? Peraturan dari aspek sexuality. Baik. Peraturan dari aspek sexuality bermaksud peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang merupakan norma-norma masyarakat setempat. Baik. Peraturan ini tidak semestinya ditulis. Tak ada dia lekat dekat dinding macam tu. Tidak semestinya. Kadang-kadang dia merupakan sesuatu yang tidak diberitahu pun, tetapi kita tahu. Macam kamu tahu makan dah. Contohnya, cikgu beri contoh di sini. Adakah dia lekat dekat pusat membeli belah? Lelaki tidak boleh masuk tandas perempuan. Ada? Ada. Ada dia tuliskah lelaki tidak boleh masuk tandas perempuan? Tak ada. Tak ada tuliskan. Tapi kita semua tahu, betul? Tahu, ya. Oh. Yo, gagal bertype. Tak sempat lah cikgu nak tengok type kamu. Bagus kamu buka saja mic. Kamu cakap saja, jawab saja cikgu seperti dalam kelas biasa. Boleh? Okey. Baik, kita sambung. Selain itu, peraturan-peraturan yang melibatkan seseorang tu berdasarkan jantinanya. Baik, dalam namanya dari aspek sexuality, peraturan dari aspek sexuality, jadi semestinya melibatkan seseorang tu berdasarkan jantinanya. Kalau dia ialah lelaki ataupun dia ialah perempuan, mungkin peraturan-peraturan tu ada perbezaan sikit lah. Baik, jadikah apakah peraturan-peraturan tersebut? Ada idea? Tak. Tak ada? Okey, ada orang masuk lagi? Tak ada idea? Okey, tak apa, kita sambung. Okey, peraturan-peraturan dari segi aspek sexuality adalah yang pertama, menjaga batas sentuhan semasa berinteraksi. Kamu dah besar. Tahun ini dah 11 tahun, betul? Adakah yang masih lagi budak kecil? Adakah yang masih lagi macam budak 6 tahun, 7 tahun? Ada? Dah. Abby? Macam tu ke Abby? Kamu jadi budak 6, 7 tahun ke? Tak. Tak juga kan? Jadi semestinya berbeza sudah bila kita berinteraksi dengan kawan-kawan yang berlainan jantina terutamanya. Jadi kita mestilah jaga batas sentuhan. Tak boleh main jadi-jadi pergi peluk kawan lelaki, peluk kawan perempuan lagi. Yang itu perlu berhati-hati ya. Walaupun dulu-dulu kamu boleh masa kamu kecil-kecil. Sekarang dah besar-besar dah. Tak boleh lagi ya. Okey. Itu yang pertama, peraturan dari aspek sexuality. Baik, kita sambung. Yang kedua, melindungi kehormatan diri dengan tidak mendedahkan organ genital kepada orang lain. Baik. Yang ini cikgu rasa semua dah amalkan. Semua dari kecil dah faham, dah belajar tentang yang ini. Iaitu pakailah baju, pakailah seluar. Jangan biar orang nampak. Ada? Adakah orang yang tak pakai baju seluar sekarang? Ada, baby. Ada? Takkanlah pasal baby. Baby tak ikut kelas kita ini. Yang ikut kelas kita ini. Ada?
Tak. Itu sebab kamu semua tutup video kah? Oh Syazan, kamu tak pakai baju ke sekarang? Dah habis makan. Oh masa kota kamu makan. Syazan tak pakai baju. Ada kan? Jadi janganlah tutup video. Bukalah video-video tu. Rindu cikgu nak tengok murid-murid cikgu juga. Someone is trying to join. Okay, ada orang mau join lagi. Okay, kita buka. Okay, sila masuk. Siapa ya, Tek? Mai Sarah buka kamera Mai Sarah. Ya baru masuk, sila buka ya. Buka video ya. Rindu cikgu nak tengok murid-murid cikgu. Baik. Jadi kita sambung dengan pelajaran kita pada pagi ini. Baik. Berusaha menjaga harga diri dan imej kendiri yang terpuji. Jadi kamu perlulah jaga imej diri, apa pandangan orang terhadap kita. So biasanya orang akan pandang kita ini semuanya baik-baik saja kan. Yang tak baik tu janganlah tunjukkan. Betul. Baik, yang seterusnya. Bersyukur dan bersedia menerima bentuk fizikal diri sendiri dan orang lain. Ini cikgu banyak sikit bercakap ini. Jadi kita haruslah bersyukur dan menerima yang kita ini adalah lelaki yang gemuk kah, perempuan yang gemuk kah, kita ini lelaki kah, perempuan kah, ataupun dan sebagainya. Janganlah jadikan satu alasan untuk mengejek kawan. Boleh? Boleh. Oh, nampaknya kelas cikgu ada seorang saja murid. Kasih aja yang pandai menjawab. Yang lain tu rasanya bisu. Okey, kita sambung ya. Mengamalkan sikap bersopan di halayak ramai dengan tidak menyentuh anggota seksual. Ada tak? Ada yang buat tak? Yang ini ada yang pernah buat tak? Tak ada. Yang perempuan biasa tak ada lah. Saya cakap tentang budak lelaki ni. Mana tahu dia pergi sampai dekat kota dia dah terbiasa. Dekat kedai kopi pun dia tergaru-garu sini sana. Ada? Tak ada kan? Oh tu tak kawan-kawan kamu. Tak apa. Kita buat seperti kelas biasa ya. Yang baru masuk tu tolong buka video ya. Baik, kita sambung. Baik, mengetahui dan sensitif kepada peraturan budaya dan agama orang lain. Ya, kita perlulah tahu dan sensitif mengambil berat tentang peraturan budaya dan agama orang lain. Contohnya kita yang Islam ini, mestilah kita mahu orang faham yang kenapa perempuan pakai tudung, kenapa tutup aurat dan sebagainya, betul? Betul. Tapi sebagaimana itu juga, kita sebagai orang Islam, kita tidak boleh pergi tegur orang. Jangan pakai seksi-seksi tak boleh. Sebab itu adalah ikut agamanya, bukan orang Islam. Jadi tak payahlah sibuk-sibuk. Okey, di sini itulah yang Punya orang Islam. Punya orang Islam pun diamlah, dosanya dengan Allah, bukannya dengan kamu. Betul. Gagu. Pula ya. Baik. Setakat ini ada apa-apa soalan? Tak. Betul. Okey, cikgu tanya soalan boleh? Cikgu boleh. Cikgu pula tanya. Ya, ada Siti angkat tangan. Ya, Siti apa hal? Kalau perempuan dan lelaki yang berpegang macam mana? Kalau lelaki dan perempuan yang berpegang. Itu tadi saya sudah cakap yang pertama tu. Tadi kan. Mana? Okey, sekejap Yang pertama sini. Saya cari pen saya dulu. Ada pen dalam PowerPoint ini. Kan yang nombor 1 ini kan dah beritahu. Menjaga batas sentuhan. Jangan
bersentuh, sentuh. Kalau ada lelaki nak pegang kamu, saya kan pernah ajar kamu orang PJ dulu, PK juga dulu. Bila orang nak buat sentuhan tak selamat, kita buat apa? Tumbuk. Tumbuk. Tumbuk! Bila saya ajar kamu tumbuk! Tak ada! Jangan salah belajar. Ish. Salah ajar dah budak tu. Apa yang saya ajar dulu? Kita alih dan cakap. Ya, ada orang jerit tolong. Ada orang kata jerit tolong. Ya? Zabi kata, mana ada? Alih tangan, cakap, tidak! Kan? Ada. Betul. Kita belajar dalam tahun 1, tahun 2, tahun 3 kita belajar. Ada soalan-soalan lain? Ya? Kalau kita dalam bilik orang tu macam mana? Tak dengar sangat lah Siti. Kuat sikit suara. Kalau orang dalam bilik dia tu macam mana? Orang Kalau tu kita dalam bilik tak faham. Cuba kuat sikit suara. Tak dengar lah. Cikgu dah buka penuh dah suara mic ni. Suara speaker ni. Kalau kita dalam bilik orang tu macam mana? Kamu dalam bilik orang tu, larilah. Apa lagi? Yang pertama kenapa kamu masuk bilik orang? kat dalam Yang itu lain pula cerita. Yang itu kamu perlu berteriak tolonglah. Kuat-kuatlah tendang pintu tu, tumbuk orang tu tak apa. Masa tu baru kamu tumbuk. Itu dah nak buat yang pelik-pelik. Betul. Buat-buat tak tahu pula. Okey, ada soalan lain? Ada? Siapa? Ada. Tak ada. Okey. Jadi kita teruskan dengan soalan saya pula ya. Jadi, apakah peraturan lain? Cuba beritahu saya. Ada tak peraturan lain yang dapat kamu fikirkan? Vincent. Apa hal cari pensel? Tak ada, saya suruh tulis. Jangan cari pensel Indah. Tidak. Okey. Ada lagi tak peraturan lain yang dapat kamu fikirkan? Peraturan daripada segi aspek seksual. Iaitu kerana kamu seorang lelaki kah, kamu seorang perempuan kah? Jadi tidak patut dibuat. Ada? Ada. Tak. Ada. Siapa kata ada? Beritahu. Ya, Siti Suraisha. Siti Sofia ya. Ini tahu yang tulis Siti Suraisha tu kira dia lah. Cikgu pun hairan. Dah lah cikgu lama tak jumpa kamu orang. Ya, maknya kali. Ya. Tak apalah. Okey. Ya, apa soalan kamu? Bukan soalan lah, kan cikgu kata peraturan lain. Ada tak peraturan lain? Tu cikgu tak ada. Melindungi kehormatan diri dengan tidak mendedahkan organ genital kepada orang lain. Itu tadi cikgu tak cakap kah? Ada? Ada cikgu cakap. Yeay! Ada kan? Inilah kebaikan guna komputer ya. Kita boleh reverse. Ada. Nombor 2, melindungi kehormatan diri dengan tidak mendedahkan organ genital kepada orang lain. Ada. Sebenarnya Siti ini tak buka buku teks. Itu sebab dia cakap macam tu. Cikgu pindah buku teks je. Mestilah, takkanlah saya mengajar barang yang tidak disuruh mengajar. Nanti silap-silap cikgu pula yang salah. Baik, kita dah tengok mana kita tadi. Okey. Ngantuk Indah. Dengan cikgu pun ngantuk. Yo, jarang lah juga biar pandai ngantuk dengan saya. Okey, baik, kita teruskan ya. Jadi kenapakah peraturan-peraturan ini sangat penting? Apakah kesannya kalau tidak diamalkan? Apakah kesannya kalau diamalkan? Baik. Kawan-kawan kamu ngantuk, masa kita pun dah nak habis. Baik cikgu laju-lajukan ya. Okey. Jadi, 1, menjaga maruah diri, keluarga, agama dan bangsa. Betul? Perlu cikgu jelaskan kenapa? Tak payah kan? Betul. Batuk cikgu Indah.
Okey. Tidak terjebak dalam gejala sosial negatif. Faham-faham sajalah. Image diri terjaga. Semua orang akan percaya yang kamu ini budak baik. Orang baik. Tidak mendapat dosa. Yang ini terutamanya untuk yang beragama Islam ya. Mengelak fitnah. Ini benar kan? Kerana kita bergaul rapat, kalau orang ingat kita tu ye lah dan sebagainya. Menjadi isu gelap. Jadi kita elakkan. Jadi itulah kepentingan peraturan dari aspek seksualiti. Ada yang kamu nak tambah tak? Ada? Sila tambah. Okey, kasih lah. Yang angkat tangan. Cikgu, bukan Oi. BM dibatalkan ke hari tu? Kita ni boleh teruskan tak kah? BM, ni lah tahu. Saya tahu Kan apa yang dibatal. saya diberitahu kepada saya adalah saya boleh adakan kelas, saya perlu adakan kelas ikut jadual dan bila masa habis, masa online. Masa offline saya perlu tutup. Jadi itulah sebab berkejaran sikit. Cikgu tengah ambil gambar orang-orang yang apa ya? Okey. Tak ada lagi ya? Tak ada idea lagi kan? Okey, baik. Ya. Apa dia yang panggil cikgu-cikgu tadi? Maruah diri dan keluarga terpelihara. Ya, keluarga terpelihara. Itu ada maruah diri, keluarga, agama dan mansah. Baik, kita teruskan ya. Masa tak mengizinkan. Ada had masa sikit kita pada pagi ini. Dan penghujungnya adalah ingatlah sentiasa menjaga tingkah laku dalam pergaulan. Terutamanya kamu yang semakin membesar ini. Jadi pastikan kamu menjaga tingkah laku semasa dalam pergaulan antara kamu dengan kawan-kawan ya. Baik, balik ke skrin penuh. Okey. Baiklah. Jadi seterusnya adalah pasal berkaitan dengan latihan. Kamu perlu menjalankan latihan. Latihan kamu ada di dalam Google Classroom. Pagi tadi saya sudah uploadkan ke dalam Google Classroom. Wajib guna Google Classroom ya. Senang saja, dia adalah kuis. Kamu tekan-tekan saja. Semua 10 soalan objektif. Terus dia akan beri markah kepada kamu. Boleh buat? Kalau Sampai saya ada classroom, Syazan. siapa tak ada Google Classroom? Syahazan. Kenapa Syazwan tak ada Google Classroom? Tak mungkin. Syahazan. Sekejap, cikgu cek ya. Syazwan kata dia tak ada Google Classroom. Saya rasa tak mungkin lah Syazwan. Hari tu sekejap. Sekejap Syazwan, cikgu cuba cari Google Classroom kamu. Hari tu siapa yang hantar? Saya rasa saya ada Google Classroom semua orang. Baik Syazwan, tahun apa Syazwan? 5 apa? Maaf lah cikgu. 5 sampai lah, ya Allah. Kelas ini gabungan 5 sepatutnya gabungan 5 Safir dan 5 Zamrud. Muhammad Syazwan. Syazan cikgu Syazan. Muhammad Syazan bin Omar, betul? Betul. Ada M-1137962 alias moe-dl.edu.my. Lebih panjangnya. Kamu PM cikgu. Cikgu beri kamu login kamu, okey? Ada lagi sesiapa ada masalah? Kita ada masa seminit saja tinggal. Tak ada? Okey, dah cun pukul 8. Jadi setakat ini saja. Jangan lupa buat GC kamu, Google Classroom kamu ya. Bye-bye. Bye-bye. Jumpa lagi minggu depan. Waalaikumsalam.
Tutup ya. Tekan yang merah tu tutup. Cikgu nak pastikan kamu tutup dulu. Ibu lah happy betul kasih. Bye bye Siti. Bye. Dah tutup.